Lalu berkata, orang-orang muhajirin dan ansar berkata bahwa kami tidak berarti. Jawab Ibnu Abbas, benar. Kamu akan berarti bila kamu menegakkan sembahyang dan mengeluarkan zakat, puasa dan haji ke Baitullah, dan menjamu tetamu, pasti kamu akan dapat masuk syurga. Baik, jadi orang-orang muhajirin dia kata kami ni bahawa kami ni tidak berarti orang tak gunalah yang seolah begitu. Jadi Ibn Abbas kata ya kamu ni akan jadi berguna, kamu ni akan jadi orang panggil orang kampung kata bila mana kamu menegakkan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan puasa dan menunaikan haji ke Baitullah dan menjamu tetamu pasti kamu akan dapat masuk syurga. Jadi Ibn Abbas dia kata di sini nombor satu sekali kita baru syahadah kita betul cantik bila mana kita mengerjakan sembahyang, keluar zakat, puasa haji lengkap syahadah kita tu akan sempurna bila kita sembahyang, bila kita keluar zakat, puasa haji. Tetapi di sini ditambah satu lagi. Ini untuk melengkapkan kita punya orang panggil iaitulah menjamu tetamu. Maka Ibn Abbas kata kalau kamu buat mengerjakan sembahyang, keluar zakat, puasa haji. Tambah satu lagi jamu tetamu, barulah comel dan kamu layak masuk syurga. Ini dia kaitkan dengan hadis di atas tadi yang dibicarakan semalam, disebut bahawa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Bila sebut Nabi Ibrahim Khalilullah. Bila sebut Isa Al-Masih. Musa Kalimullah. Sebab dia bercakap direct dengan tu. Kalim tu mana bercakap. Isa pula Al-Masih pasal apa dia? Dia ialah maknanya kalau ikut riwayat jalan dia tu dia kain macam selegek di atas lantai ataupun tanah. Kerana ada riwayat menyatakan hidupan Nabi Musa Isa miskin. Baik, Nabi Ibrahim ni bila sebut Nabi Ibrahim pasal apa dia Khalilullah? Maknanya apa dia? Kekasih Tuhan. Pasal apa Tuhan sayang? Tuhan lain nabi lain Tuhan tak sayang. Maknanya special sikit Nabi Ibrahim. Muhammad kita pun mari daripada dia. Baik. Jadi dia ni nama. Gelaran Khalilullah tu sebab Tuhan sayang ke dia sebab pertama dibagi makan. Perangai dia suka bagi makan. Jadi perangai suka bagi makan kita punya tok Nabi Ibrahim. Kalau nak bagi makan ke orang, tu ada kedekut sikit, itu bukan perangai tok kita. Tak tahulah perangai daripada mana. Nak bagi makan ke orang tu kedekut. Sebab tu bagi makan ni tak kira lah bagi makan secara formal. Kita nak buat kenduri sebulan sekali ke nak attach ataupun nak join atas nama tahlil ke apa benda itu pulang kita boleh buat belaka. Tetapi yang informal pun kita boleh buat. Maknanya seminggu sekali kedai mamak kawan-kawan yang kita kenal ke apa benda walaupun RM10 ke RM2 ke itu belanja pasal apa kita belanja kita ingat belanja orang ni bagi makan orang ni bagi benda hak Nabi suka hak ada dalam Islam. Dan aku punya tok pun Nabi Ibrahim dapat pangkat Khalilullah kerana dia suka bagi makan. Sehingga kan Nabi Ibrahim ni dia bagi makan itu perangai suka bagi makan. Dia bagi makan setiap hari, bukannya seminggu sekali. Setiap hari. Dia akan cari untuk bagi makan. Kalau ikut cerita dia, dia akan tunggu orang depan rumah dia.
depan rumah dia. Nampak ada orang lalu je, nampak ada orang lalu kena, dia kena panggil makan. Kalau orang tak lalu depan rumah dia, maka dia akan cari hari tu jumpa, sampai jumpa. Pasal apa kita kena mencari? Sebab zaman dulu orang tak ramai. Jangan duk mikir lagu mana pula. Mencari kan. Kita duduk kedai kopi, orang lalu kedai kopi, lalu lalang tak berhenti. Zaman dulu berhenti. Bila kita bercakap ni tuan-tuan, saya sebab tu saya kata baca kitab kena tengok konteks. Apa dia maksud dia? Baca kitab kena hurai, baca kitab kena hurai dalam konteks sekarang. Dalam konteks sekarang. Itu maksud. Teks dia kata lagu ni. Konteks sekarang ni, zaman sekarang lagu ni. Kena ejah lah. Jangan straight. Itu yang jadi Islam tu nampak beku, berjumur. Dia kena adjust dengan suasana sekarang. Macam saya selalu sebut tentang kita punya komunikasi kita dengan anak. Kita tak boleh nak pakai ilmu dulu. Nak ungkit-ungkit macam mak lah, ada ungkit tak. Aku dulu ikut mak je nak kahwin dengan siapa pun. Kita nak anak kita sekarang ni supaya ikut macam kita dulu. Tak boleh. Dulu kita cakap lagu tu boleh lah. Kita mana nak jumpa dengan power ni? Mak kita dulu tu, orang perempuan dulu. Nak dating kat mana? Dalam hutan. Betul tak? Zaman dulu tu, zaman tuan-tuan yang ada depan saya ni, mak ayah duduk dalam hutan dulu. Saya pun sempat lagi. Umur saya sekarang ni lebih kurang 49, saya sempat lagi hidup. Orang panggil dalam, nak kata dalam hutan tu tak lah. Tapi kata orang nak turun ke tanah tu pun takut. Dengan adanya babi hutannya, dengan ularnya, macam-macam ada. Sekarang tak. Sekarang anak kita kalau kita tegas sangat, tak pandai main psikologi dengan dia merajuk sikit, dia keluar daripada rumah dia je, ada bus station lah, bus stop, keluar rumah dia. Macam Greenwood ni, kalau jalan satu tu keluar sikit pergi depan ada bus station, taksi pun ada, merajuk dia lari ikut dan. Itu dulu sekarang berbeza. Jadi cara kita menghadapi anak pun berbeza. Jadi saya nak ceritanya konteks tu, suasana tu berbeza, menyebabkan kita punya pendekatan kena berbeza. Baik. Jadi zaman dulu Nabi Ibrahim ni dia cari. Kalau ikut dalam kitab sampai ditafsirkan sampai 2 km dia cari orang nak bagi makan. Lepas tu perangai dia suka bagi salam, sembahyang malam dalam keadaan manusia lain tidur. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia kena muliakan tetamu. Jaizahnya hari kiamat iaitu sehari semalam dan jamuan tamu itu sampai 3 malam. Dan selebihnya dari itu dia anggap sedekah. Itu kita selalu dengar lah, saya tak perlu ulas. Cara melayani tetamu ni 3 hari. Itu kita dah biasa dengar. Atta berkata, Nabi SAW jika akan makan dan ni pun adanya, dan tidak ada tamu yang akan makan bersamanya, dia keluar berjalan sehingga 1 atau 2 batu mencari orang untuk makan bersamanya. Itu dia Nabi Ibrahim ni. Atta kata, dia kata Nabi Ibrahim ni kalau jika akan makan dan tak ada tamu, dia maknanya time dia makan tu dia ajak juga orang. Dia ajak juga orang untuk makan bersama dengan dia dalam 1 hari. Bukannya setiap kali, dalam 1 hari itu mesti ada. Tak jumpa, maka dia akan cari orang sampai 2 batu, 1 batu. Ikrimah berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal Abu Dhifan, ayah daripada tetamu. Dhif tu mana tetamu, dhif kan? Orang Melayu pun kata dhif, tetamu. Dan rumahnya mempunyai 4 pintu yang menghadap ke 4 penjuru.
jalan sehingga mengetahui dari arah mana datangnya orang. Oh, dia rumah dia tu jenis 4 segi. Empat pintu tu ada apa, 4 segi tu semuanya ada pintu lah tu. Jadi dia boleh tengok maksud pintu tingkap, kita pun tak pastilah. Tapi kalau kita imbas kembali rumah kampung kita, mak-mak kita dulu, memang keliling tu pintu ada belaka. Tingkap lah, tingkap pula yang jenis yang daripada lantai ke atas. Itulah lebih kurang gambaran dia. Jadi kalau kita nak fikir zaman sekarang ni tak ada. Zaman sekarang jenis rumah lagu tu tak ada. Sebab rumah kita, dinding orang. Itulah rumah kita. Kiri kanan. Kalau ada depan, sikit belakang. Dan lantai simen. Zaman dulu lantai jirus air, air kencing bodak ke apa benda, jirus settle masalah. Itu dulu. Sekarang simen. Nak jirus air tak keluar. Kena lap. Ini pekah, kena tahu juga macam mana nak mensucikan najis kalau kena kat lantai. Baik. Di rumah dia tu ada 4 pintu di 4 penjuru. Jadi dia kata orang lalu je dia tahu. Maka bila dia dapat tengok orang lalu depan rumah dia, dia panggil kalau time dia nak makan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam punya perangai, di mana dia suka bagi makan lah, Dan perangai ini seeloknya kita amalkan untuk kehidupan kita. Tak boleh setiap hari, seminggu sekali. Tak boleh seminggu naik 2 minggu. Tak? Sebulan sekali tu tuan-tuan, kalau tak buat juga tak kenalah, kita belajar dah. Kita dah dengar dah ni cerita ni. Sebulan sekali tu kena ada sekali bagi makan. Bagi makan. Tu dia. Ada nak pergi makan lepas ni? Boleh ajak saya. Jadi kena bagi makan. Pergi kedai mamak tak apalah, jumpa kawan-kawan belanja RM10 seminggu sekali. Okey, jadi saya rasa setakat tu dululah. Saya dipahamkan hari ini kita start buat wiring, kabel apa ni, PA system, dan duit masih lagi tak cukup, dan ada tambahan sedikit lah. Nanti saya akan cerita bila dah buat tu, saya akan cerita tambahan dia kenapa perlu tambahan bajet sikit. Kalau tak tambah pun duit tak cukup lagi. Itu je yang saya boleh cakap. Jadi perlu support daripada tuan-tuan lah, untuk memastikan PA sistem kita ni kita jangka 2 minggu sebelum puasa sempat. Kita tak nak maknanya puasa datang barulah maknanya nak repair, ada sana masalah ke benda. Kita kira 2 minggu sebelum puasa tu settle semua masalah. Dan kita pun alhamdulillah puasa ni dapat imam yang 2 tahun yang lepas. 2 tahun yang lepas. Kalau tuan-tuan ingat, ada satu imam 2 tahun yang lepas tu dia setuju untuk jadi imam bersama dengan imam yang sedia ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sallallahu alaihi. Dan saya pun minta maaf lah, lebih kurang seminggu lebih saya tak datang. Dan terima kasih kepada Ustaz Sabri. Dan sepatutnya saya hari ini ke Sarawak sampai hari Jumaat, tapi oleh kerana badan tak sihat, saya batalkan program di Sarawak. Jadi dapatlah datang ke sini. Hari ini sihat sikit lah nampak.